Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Majlis serta barisan ahli dan kuasa karya Masjid Al-Hashimiyah, Ashabul Fadilah, Imam, Pegawai Masjid, para asatidzah, para ulama, serta sidang jamaah muslimin dan muslimat rahimahumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keinginannya dapat kita mengadakan satu majlis ilmu sempena menyambut keputeraan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Jabatan Kuasa kerana sudi untuk memberikan amanah kepada saya untuk sekitar tidak lebih sejam atau sejam setengah lewat. Dan sengaja saya memilih untuk berceramah secara tinggi supaya saya cepat rasa letih, dan dengan itu kita boleh bertempat. InsyaAllah pada malam ini saya ingin menyampaikan hajat saya, hasrat saya, kerana saya punya beberapa hajat yang akhirnya nanti saya sangat mohon kepada sidang jemaah untuk menunaikan hajat saya. Namun sebelum itu biarlah kita mendengar sedikit tazkirah atau kuliah maghrib kita pada malam ini berkaitan dengan sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon izin kepada tuan-tuan untuk dibantu ceramah saya ini dengan sedikit tayangan, kerana adalah lebih mudah untuk menyampaikan serat itu kalau sekali dilihat dengan mata sendiri. Betul sekian. Tak apa, saya jalan-jalan sikit. Apa yang terpapar di hadapan tuan-tuan adalah satu teguran dari seorang ulama. Alhamdulillah, dunia kita ini masih dipenuhi oleh para ulama. Mereka lah yang boleh tegur kita. Kalau kita tak dengar cakap mereka, siapa yang nak membimbing? Seorang ulama bernama Almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, tak, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Seorang ulama terbilang meninggal sudah, almarhum, sekitar tahun 2000, awal 2000. Dan di khalayak Melayu Muslim di Malaysia ini kebanyakannya menekuni buku tinggalan beliau yang sudah diterjemah, iaitu buku Fiqh Sirah. Fiqh Sirah ada dua orang yang sangat terkenal penulisnya. Satu Syekh Almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, dan seorang lagi ialah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita dengar sama-sama apa teguran beliau. Dia kata
sesungguhnya berkaitan dengan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kata beliau, umat Islam hanya mengetahui maklumat kulit yang ringan-ringan saja, sehingga maklumat kulit yang ringan-ringan itu tak mampu nak gerakkan hati dan nak membangkitkan keazaman. Hanya tahu cerita, tahu tarikh, itu gini, tak sampai desuk masuk dalam hati sehingga dia menggerakkan hati dan membangkitkan keazaman. Bila keadaan begitu, cara muliakan Nabi dan para sahabat pun cara waris-warisan. Pada tempat kita berharapnya dengan sambutan-sambutan itu warisan, dan juga memuliakannya secara warisan dan pengetahuan yang sedikit. Dalam memuliakan mereka, mereka berpada dengan penghormatan lisan. Maka kita marhaban, kita berjanji, kita bersalawat. Itu penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pahala dengan amalan yang kurang beban. Saya nak tekankan perkataan amalan yang kurang beban, atau dalam bahasa saya mudah untuk kita faham, memilih sunnah yang mudah-mudah, memilih sunnah yang tak bawa tanggungjawab, memilih sunnah pilih yang mana selera dengan diri sendiri. Adapun sunnah yang beban, yang banyak-banyak, yang bawa tanggungjawab, ditinggalkan begitu saja. Dan sekarang ini berlaku ledakan fenomena selawat. Dataran Merdeka berselawat, Perak berselawat, sana berselawat dengan Yahanana, ya. Bagus tak itu? Bagus. Siapa kata tak bagus? Cuma laginya jangan-jangan ini semua gambar-gambar saya nak tunjuk dengan tuan-tuan ni, tapi dia tunjuk dulu, tak seronok dah. Saya tak bawa komputer saya, betul-betul selawat banyak kan, majlis selawat ke beribu datang. Itu cara memuliakan Nabi dengan lisan. Tapi tuan-tuan perasan tak, yang datang selawat yang beribu-ribu, dia naik kereta, naik kenderaan nak menyampaikan tempat selawat tadi ni, tempat berkumpul ni. Kadang-kadang dia beli kereta sistem lipat, satu sistem yang diperangi oleh Nabi. Berselawat itu mudah, tak bawa beban. Tetapi nak buang perkara yang Nabi tak suka, itu payah. Jadi jadilah manusia suka mengambil sunnah yang mudah-mudah, VVIP punya sunnah. Yang payah-payah ditinggal. Kita tahu sekali. Jadi malam ini, tuan-tuan, malam ini izinkan saya nak ngajak tuan-tuan. Hari ini saya tidak janjikan ceramah macam UKE, Ustaz Kazim Ilyas. Saya tak janji. Juga bukan ceramah macam UAI, Ustaz Azhar Idrus. Saya tak pandai. Malam ini saya nak tidur planner lepas saya balik daripada ceramah ini, sebab beban atas kepala saya ni saya nak tabur ramai-ramai, mau kita angkat sama-sama. Beban ni kalau saya tanggung seorang-seorang masa berat, tapi kalau kita pakat kongsi sikit-sikit, insya-Allah enak. Serupa saya duduk di taman, tiba-tiba hujan lebat. Orang telefon, Ustaz, rumah Ustaz banjir, tinggal piring Astro je nampak, yang lain tak nampak, habis. Susah hati saya. Tapi yang telefon tu kata, bukan rumah Ustaz Sobah, satu taman.
Susah juga, tapi dah kita bidak-bidakkan. Jadi malam ini saya tidak janjikan ceramah setara dengan pencetus ummah yuk. Nah, saya tak pandai. Tetapi pada malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sunnah yang bawa beban, bukan sunnah yang mudah. Saya ambil satu ayat saja. Banyak ayat dalam Quran yang cerita tentang sunnah yang bawa beban ni. Saya ambil satu je. Ayat ini dalam Quran ada dua tempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Kita terjemah satu-satu. Huwa, dia, Allah Ta'ala lah. Allazi, yang arsala, mengutuskan, rasulahu, pesuruhnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah nak cerita tentang mengapa Allah utus Nabi pada kita. Rupanya dalam ayat ini ada 3 sebab mengapa Allah utus Nabi pada kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bil huda. Perkataan huda ini pun ulama-ulama kita dulu dah ambil perkataan huda tu dimasukkan ke dalam perbandaraan Melayu. Huda, hidayah. Huda, hidayah. Allah utuskan Rasul untuk bawa hidayah. Maka syukur alhamdulillah isi Dewan Solat ini kita dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Saya orang Menganatu, saya orang Jawa. Sejawa-jawa saya lebih mulia daripada Arabnya Abu Jahal dengan Abu Lahab. Sebab apa? Hidayah. Dan hidayah ini kita jaga tuan-tuan. Sebab itu dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayah, ihdina. Mari sembahyang subuh, Allahumma dini. Satu, hidayah. Alhamdulillah, kita jaga tuan-tuan, kita jaga. Lepas hidayah pertama, yang kedua, dinil haq. Dinil haq bermaksud cara hidup yang sebenar. Islam sedia pada kita agama yang benar, cara hidup yang sebenar. Dan kita secara umumnya mengimani yang itu. Walaupun kita ni insaf bahawa banyak lagi yang tak sempurna, tapi sepaling tidak kita sudah yakin dengan agama Allah. 2, itu sunnah Nabi tu. Yang saya nak tekan malam ini, yang nombor 3 yang saya merahkan. Pertama tadi apa tuan-tuan? Hidayah. Yang kedua adalah dinil haq. Yang ketiga, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Sunnah Nabi SAW. Satu, hidayah kita dapat, alhamdulillah. Kedua, cara hidup Islam kita meyakini. Yang ketiga, yudhhirahu. Perkataan liyudhhirahu itu juga sudah diambil ke dalam bahasa Melayu kita, liyudhhirahu zahir. Liyudhhirahu zahir. Apa maksud zahir? Zahir ini muncul lah. Muncul. Jadi sunnah Nabi SAW dalam ayat ini iaitu Nabi bawa agama ini bukan untuk amalan peribadi seorang-seorang. Nabi bawa Islam ini supaya setiap masa dia zahir atas agama-agama yang lain. Setiap masa dia lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Dan itu paling dibenci oleh orang syirik, walau karihal musyrikun. Dan perkara itu walaupun dia dibenci oleh orang-orang musyrik. Jadi sunnah di sini nak kongsi dengan tuan-tuan ialah hidayah, insya-Allah kita dapat kekalkan, insya-Allah. Dinil haq, insya-Allah kita cuba. Tapi yang ini, bagaimana kita nak memastikan Islam sentiasa berada di atas agama-agama yang lain, khususnya dalam negara kita
Kalau saya ubah jadi apa nama, gambar rajahnya, Islam mesti duduk atas. Liyudhirahu, Islam mesti zahir daripada agama-agama yang lain. Sebab hanya Islam saja yang betul. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbal minhu. Itu kata Allah Ta'ala. Itu sepatutnya. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku, sekarang ini, sepatut tadi sunnahnya Islam duduk atas. Tapi apa yang berlaku hari ini, ada usaha yang sangat tersusun, yang sangat terancam untuk menyamaratakan agama-agama di Malaysia ini serupa semua. Selalunya Islam ni digambarkan bulan bintang, itulah dia. Tapi mereka berusaha nak bagi serupa semua agama. Ini bukan cerita dibuat-buat. Saya akan buktikan kepada tuan-tuan. Dan itulah bagaimana cara mereka nak menyamaratakan Islam dengan agama-agama lain. Mereka celah melalui hak asasi manusia. Dia bercelah ikut pintu hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang ditaja oleh negara barat. Dia kata setiap manusia ni ada hak asasi dia. Lantak dia lah nak pakai apa, nak makan apa, nak agama apa. Kalau Islam pun, kalau nak tukar agama murtad pun, itu hak dia. Sehinggalah Islam sekarang ini yang mesti duduk atas tadi ni, digambarkan dia berlawan dengan hak asasi manusia, seolah gitu. Kes terbaru tuan-tuan pembaca, tuan-tuan kena ini gambar ni. Ini nama Azizur Rahim, tak Azizur Rahman, tak ingat. Azizur Rahim nama dia. Dia kerja dia adalah pengurusi lembaga pelancongan, kerjanya di Sweden, Stockholm. Isteri jadi Norshal ni cikgu, ngambil cuti lama gaji sebab menemani suami dia. Dia ada 4 orang anak. 4 orang. Saya tak ingat nama 4 orang, tapi yang nombor 3 namanya Ammar. Ammar ni satu hari tak sembahyang. Mak ada pukul kat siku dalam rumah, bukan dekat jalan, dalam rumah. Bila Ammar ni kena pukul, lepas tu dia pergi sekolah dalam keadaan muka monyok sebab kena pukul mak. Bila muka monyok itu, bila masuk kelas, cikgu nampak. Cikgu tanya, pasal apa monyok? Dia kata mak dia pukul dan selalu berletih kat rumah sebab dia ni jenis apa nama, ada penyakit sikit. Kemudian lihat pula sembahyang. Memanglah hak mak dan bapak. Sunnah Nabi kata apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7. Suruh anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun. Beribu kamu boleh pukul. Kalau sekiranya mereka berumur 10 tahun, 3 tahun disuruh dipujuk tak nak, sampai 10 tahun tak sembahyang, pukul. Pukul dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak lah. Termasuk suami boleh pukul isteri bila berlaku isteri itu nusyuz, durhaka. Itu Quran ada, itu ayat Quran. Dengan pukulan-pukulan yang diberi garis konden oleh syarak. Jadi akhirnya cikgu tu pun bawalah Ammar ini jumpa dengan kaunselor sekolah. Saya pendekkan cerita sedikit. Akhirnya polis carilah mak dekat rumah, tangkap mak dia. Bapak dia tak ada, apa dia? Kemudian pergi pejabat bapak dia, tangkap dulu. Sebab apa? Sebab dia sudah pukul anak dia, dia sudah menceroboh hak asasi anak dia. Dan anak dia pula yang 4 orang itu dijaga pula oleh keluarga angkat. Ini bukan anak. Dijaga oleh keluarga angkat. Keluarga angkat itu pula Kristian.
Itu berlaku di sebuah negara nama Sweden. Antara negara yang membenarkan bukan sahaja kahwin sejenis, tetapi satu negara yang membenarkan kahwin adik-adik. Amerika tak benarkan kahwin adik-adik ni. Kahwin sejenis dibenarkan, tapi kahwin adik-adik tak benar. Tapi Sweden di atas nama hak asasi manusia. Oh, digambarkan Islam ini dia berada selalu dengan hak asasi manusia. Sebab daripada hak asasi manusia itulah usaha untuk menyamaratakan agama itu dipercelah masuk. Hak untuk bersuara, hak untuk beragama, hak untuk makan apa. Maka wujud pihak tertentu. Siapa pihak tertentu, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan. Siapa tokoh-tokohnya, juga saya akan tunjuk. Mana dia mendapat duit, saya akan tunjuk. Macam mana dia bekerja, saya akan tunjuk. Jadi jangan ke mana-mana. Jadi ada wujud pihak tertentu. Minta maaf kalau ibu kalau tak apa nampak. Wujud pihak tertentu dia gunakan pentas antarabangsa. Selepas usaha mereka untuk menyamaratakan agama di Malaysia ini ikut tempatan punya cara gagal, dia loncat ke antarabangsa. Kalau tuan-tuan masih ingat, ini beberapa cara mereka untuk menyamaratakan agama Islam dengan agama yang lain, menafikan sunnah yudhirahu ala dini kulli itu. Ini cara mereka bergerak tempatan setempat di Malaysia, tapi tak berapa berjaya. Contohnya mereka nak tubuhkan IFC, Interfaith Commission, Suruhanjaya Perbandingan Agama, yang ada 17-14 tuntutan yang bukan-bukan. Mereka bukan gagal, tapi belum berjaya. Saya tak kata gagal lagi, tapi belum berjaya. Tun Abdullah Badawi dulu dikata tangguh, bukan terus buang. Belum berjaya. Kemudian mereka buat roadshow forum artikel 11 pada 2007 ketika ingat tak kes Murti yang masuk Islam. Dia kata kalau orang bukan Islam masuk Islam banyak timbul masalah. Perebutan mayat, hak menjaga anak, hak harta. Jadi mereka buat roadshow seluruh di Malaysia ni untuk tolak artikel 11, pun tak berapa berjaya. Kemudian gagal bawa idea global etik. Global etik ni maksudnya etika antarabangsa tu yang ikut kacamata jahiliah itu cuba dipaksa pakai di tempat yang majoriti umat Islam. Tak berjaya juga. Kemudian kerajaan menubuhkan jawatan kuasa mempromosi persefahaman dan keharmonian antara penganut agama. Ketuanya nombor 1 ketika itu Datuk Ilani Ishak, pun tak berapa berjaya. Sebab masih ada manusia-manusia yang berjiwa jernih, kuat mempertahankan agama. Okeylah, tak berjaya peringkat tempatan dan membuat apa tuan-tuan? Ini saya banyak kali ulang, tuan-tuan nampak, tuan tak akan nampak slide ini banyak kali ulang untuk kita jangan lari daripada memperingat Nabi SAW adalah sanggup memikul beban dan tanggungjawab sunnahnya. Tidak hanya memilih sunnah yang bersifat ringan. Tuan-tuan, selawat Nabi SAW itu dapat pahala man salla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua dapat pahala. Tugas salawat adalah untuk menghangatkan hubungan online dengan Allah Ta'ala, online dengan Nabi SAW, untuk lebih cerdas, lebih tangkas perjuangkan sunnah yang berat-berat ni. Begitu. Kemudian kita gunakan mekanisme bernasyid itu, anak-anak ke apa semua itu adalah iaitu digunakan selepas kita letih dan berzikir. Letih baca Quran, letih berzikir, untuk menyegorkan semula, tak apalah nasyid-nasyid sikit.
masjid dulu, Quran tak baca. Itu terbalik. Sebab itu ramai yang berhanana, Quran tak baca. Pergi tempat berkumpulnya yang hanana, beli kereta sistem dalam Quran dia cerita itu riba diperangi oleh Allah. Itu dah negara keliru dah. Macamlah orang mengatakan sunnah. Sunnah Nabi dalam bab makan minum, kalau makan roti dengan 3 jari, jatuh makanan ambil balik, kalau boleh makan. Minum air jangan dihembus, minum air minumlah 3 kali tegukkan dulu. Itu sunnah Nabi itu, betul. Kurma makanan yang disukai oleh Nabi SAW, daging dan juga roti juga disukai oleh Nabi SAW. Itu semua sunnah. Tapi saya tanya dengan tuan-tuan, adakah semua itu sunnah kalau ia dibeli dengan duit yang hasil daripada menipu nak dapatkan beri lewat ini? Adakah masih sunnah? Adakah masih sunnah buat kerja tadi ni kalau beli duit itu dengan tipu duit rakyat ataupun dengan rasuah? Adakah masih sunnah? Sunnah paling besar buat makan dan minum adalah yang halal. Yang halal. Sunnah yang terbesar untuk kita berpakaian adalah yang tutup aurat. Kaum ibu sekalian, kita pakai jubah dipanggil busana muslimah. Hari ini busana muslimah kadang-kadang dia dipakai busana muslimah, tapi kainnya itu kain jenis likra. Kain jenis likra ni maksudnya dia berjalan dekat pada tubuh badan, dia tidak kira sebagai sunnah. Jadi memahami sunnah itu pun kadang-kadang kita tertumpu fokus kepada sunnah-sunnah yang biasa disebut dalam hadis, dan kita lupa sunnah pintu gerbang. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia tak berjaya ikut cara tempatan, cara kampung Malaysia, mereka terus naik kapal terbang ikut cara antarabangsa, iaitu melalui PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ditubuh dalam tahun 1945 selepas Perang Dunia II. Malaysia masuk PBB tahun 1957, masa kita merdeka. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dah lahir. Saya tak lahir lagi begitu. Saya lahir tahun 1971. Ketika PBB, Setiausaha Agungnya hamba Allah, ingat tak nama dia? Kofi Annan. Sekarang Ban Ki-moon. Ini Kofi Annan. Ketika dia menjadi Setiausaha PBB, dia membuat satu reformasi terhadap pentadbiran PBB. Betul, saya nak cerita bagaimana puak-puak yang nak menyamaratakan agama di Malaysia ni, bila cara Malaysia gagal, dia guna PBB. Dan saya cerita sejarah dia. Bila Kofi Annan ni menjadi Setiausaha Agung PBB, dalam tahun 2006 dia buat satu undang-undang, iaitu setiap negara yang menjadi anggota PBB termasuk Malaysia, wajib hukumnya, wajib konunian lah, wajib dari sudut undang-undang PBB-nya, wajib negara berkenaan mesti disemak melalui proses dipanggil UPR, atau bahasa orang putihnya, minta maaf kalau saya sebut salah, saya orang Jawa tu tak pun pandai, Universal Periodic Review, atau kita terima bahasa kita, semakan berkala sejagat. 3 patah perkataan: semakan, berkala, sejagat. Semakan, semak apa? Semak rekod hak asasi manusia negara-negara yang menganggotai PBB. Semak rekod asasi. Semakan. Berkala bermaksud 4 tahun sekali. Universal bermaksud setiap negara lah, termasuk Malaysia. Di sinilah timbul perkataan komando itu.
iaitu mereka menggunakan kesempatan bila setiap negara disemak 4 tahun sekali, di situ dia celah masuk. Macam mana dia celah masuk, nanti kita cerita. Di sinilah NGO, badan-badan bukan kerajaan yang sekular, yang liberal berperanan mengemukakan tuntutan-tuntutan mereka. Mereka menuntut terus ke PBB sebab dia tahu PBB akan semak Malaysia. Mereka terus tekan PBB untuk bila Malaysia disemak, Malaysia dipaksa akur kepada tuntutan-tuntutan itu. Tuan-tuan, saya nak tegas setegas-tegasnya, isu komando bukan isu yang sengaja ditimbulkan politik jadi-jadian untuk mengalih isu kenaikan harga barang. Tatkala rakyat Malaysia kecoh dengan harga naik, harga barang naik, demo senyap-senyap naik juga dos kebiadaban mereka terhadap Islam. Tuan-tuan akan lihat tuntutan komando ini dia lawan Islam. Siapa sahaja buat, sama ada Islam itu dibuat oleh kerajaan yang memerintah atau Islam yang cuba diusahakan oleh perbankan, terutamanya rakan-rakan kita daripada parti PAS. Dia lawan. Saya akan buktikan kepada tuan-tuan. Isunya dia lawan Islam. Tak kira siapa yang buat Islam. Komando ini tuan-tuan sekalian, bagaimana perkataan komando? Tuan-tuan tak kira lah panggil komando ke, komangko ke, komando ke, komendo ke, tak kira, tak apa. Tak berdosa pun dia guna hukum tajwid. Yang penting tahu inti dia, cerita dia. Komando ni tuan-tuan sekalian, dia ni rupanya adalah ringkasan kepada orang putih juga. Sebab yang ahli di situ tu kebanyakannya orang putih. Bukan orang putih, orang Malaysia, tapi dia biasa berbahasa dengan orang putih. Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process. Betul ke Cikgu Osman? Bahasa Inggeris tak ada, dia malu saya. Boleh je lah. Ya, boleh je lah. Iaitu gabungan NGO badan-badan bukan kerajaan dalam proses semakan tadi. Dia ditubuh baru tahun 2008. Tapi cakornya tu, cengkamannya tu cukup kuat. Sebab sebelum ini kita tak melawan. Ketika kali pertama Malaysia disemak tahun 2009, dia senang lena. Orang Islam langsung tak sedar. Ngaumannya tu cukup kuat sebab tak ada siapa melawan, tak sedar, semua tak sedar. Tahun 2013 baru kita sedar. Harap-harap belum terlambat. Ini agenda-agenda yang mereka sangat konsisten. Sangat konsisten. Iaitu mereka lawan betul isu wanita berpakaian tutup aurat. Mereka tak temu betul. Ini dia kata apa? Dia celah hak asasi tadi. Dia mencelah ikut hak asasi tadi. Hak asasi orang perempuan nak pakai apa? Pakailah dia kata. Pasal apa Islam letakkan etika berpakaian tertentu kepada wanita Muslim? Pakailah apa saja, itu hak asasi dia. Itu dia benda. Hukuman rotan untuk siapa nama budak Sungai Siput Kartika ke apa? Kan yang kena. Sebab itu pun bukan ikut standard, sebab syarak tu. Itu pun dia tak apa. Mereka mengecam fatwa-fatwa majlis agama sebab mereka ini cukup dengki dengan fatwa. Fatwa, tuan-tuan sekalian, fatwa adalah bila keluar fatwa digazetkan, dia jadi undang-undang, binding di undang-undang, undang-undang. Dan mana dengki sebab undang-undang lain nak dibuat cukup payah. Kena berbahas dalam Dewan Undangan Negeri, kena berbahas dengan Parlimen, angkat tangan, baru lulus. Bila lulus baru jadi undang-undang. Sedangkan fatwa tidak mengikuti proses itu.
Kemudian mereka mengecam kononnya ketidakadilan kepada LGBT. Menantang LGBT dia tuan. L mewakili lesbian, perempuan suka perempuan. G, gay, lelaki suka lelaki. B, bisexual, dia hantam dua-dua. T, transgender, suka budak-budak jantina. Confirm benda itu haram syarak. Yudhirahu ala dini, Islam duduk atas mengatakan itu semua haram. Mereka gunakan pintu hak asasi manusia. Dia kata, pasal apa jadi itu? Dan mereka menentang apa juga berkaitan dengan undang-undang syariah. Tuan-tuan, suatu ceramah, saya ceramah satu tempat. Ada orang tak puas hati pada poin yang terakhir ini. Terlibat dalam perhimpunan bersih. Ditulis dalam Facebook. Dia kata, saya dengan 3 orang anak saya kena belasah oleh polis dalam isu bersih. Tiba-tiba ustaz kata, pemangku bawa bersih. Tuan-tuan, sebab itu kita kena dengar sampai habis. Saya tak kata komando menaja bersih, tetapi tokoh-tokoh komando menjadi juara kepada perhimpunan ini. Sebab itu kami di Ikatan Muslimin Malaysia ISMA edar 70,000 edaran seluruh Malaysia. Bukan setakat cerita tuntutan mereka, kami tunjuk gambar tokoh-tokoh. Antara yang paling cepat melangkah yang tunjuk gambar itu adalah Marina binti Mahathir. Sebab apa kami tunjuk tokoh itu? Supaya kadang-kadang tokoh itu memperjuangkan hak-hak rakyat berhain, rakyat susah. Dialah jadi juara. Rupa-rupanya dalam keadaan yang lain, dia patah balik, ditikam Islam itu sendiri. Sebab itu perlu disedarkan. Ingat tuan-tuan, ini kita cerita malam ini nak cerita beban sunnah. Sunnah yang bawa beban, bukan sunnah VIP. Komando ini ada 54 pertubuhan badan-badan bukan kerajaan. 54. Senarai itu ada, nanti insya-Allah akan diedarkan oleh Ruskia. Senarai itu tuan-tuan tengoklah kok jadi pengurusi ke, lembaga pengarah ke, jatah kuasa ke. Kita tak baca ni kita kan? Kita boleh baca sendiri. Nanti akan kita akan jumpa perkataan Komas. Komas tu bukan koperasi masjid. Begitu awal. Macam nanti akan kita akan jumpa SIS. SIS bukan sekolah Izzuddin Shah. Nak bagi tahu awal. 54 pertubuhan ni, baru-baru ni KDN kata haram. Tak lama lepas itu PBB menuntut supaya pengharaman itu ditarik balik. Tak masuk akal teruskan. Mana-mana negara dia tidak akan membenarkan sesuatu yang haram berlaku dalam negara dia. Dia tidak akan benarkan pertubuhan haram, benda yang tidak qanuni, yang tidak ikut undang-undang berlaku dalam negara dia. Jadi Malaysia dah buat itu dah, mengharamkan komando ni. Patutnya PBB hormatlah pendirian Malaysia yang tidak membenarkan benda yang haram ni, tapi dia desak supaya tarik balik. Daripada 54 itu, daripada 15 daripadanya yang berdaftar, yang lain tak berdaftar. Ini tiba masanya saya tunjuk buku tokoh-tokoh demo. Kot jiran kita ke Ani Tan Le An, susah sebut. Dia adalah ahli majlis peguam. Ramai peguam sebab cuba dia undang-undang. Dia cari, dipanggil lubang-lubang yang boleh untuk merepotkan perlembagaan yang ada. Gerald Joseph, dia ni aktivis CAN. CAN ni dia adalah
ahli pertubuhan Kristian. Tuan kenal Herman Saktri. Herman Saktri ini dia adalah Setiausaha Persatuan Kristian Malaysia. Bila berlaku heboh sikit ni, agak tegang kalimah Allah semua-semua ni, dia buat satu kenyataan. Dia kata udah-udahlah orang Islam ni. Di bahasa kita lah, udah-udahlah, mulai hari ini orang Islam jangan lagi berdakwah kepada umat Islam. Buat kerja masing-masing untuk kita menjamin keharmonian. Tuan setuju tak dia punya pernyataan? Tak boleh setuju, sebab Quran kata kamu nak jadi umat terbaik mesti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu nak jadi khairat ummati, mesti menyuruh yang ma'ruf, menahan yang munkar. Munkar paling besar adalah syirik. Itu dia cakap. Tapi apa yang dibuat? 17 hari bulan Januari tahun ini, hari Jumaat. Hari Jumaat. Seramai 8 orang pendiayah Kristian, orang Cina dan orang India pergi masuk taman, sebuah taman di Banting, untuk menyebarkan agama Kristian dia. Nasib baik, alhamdulillah, orang taman masih ada jiwa iman, masih ada jiwa ragu-ragu. Dia pergi tempat orang tu, interview, rupanya mereka daripada BSM, Bible Societies of Malaysia. Tuan-tuan nak cerita lanjut lagi benda ni, tuan-tuan tengoklah dalam website kami, Isma Web. Cerita, banyak lagi cerita yang memang tak ada nak cerita, tuan-tuan. Cerita bagaimana cikgu Cina yang pakai tudung tu, wa'alak tu, dia dah masuk Islam lama rupanya, tapi dia menyembunyikan Islamnya itu. Cuma dia buat satu azab 1 Januari dia nak pakai tudung. Mulalah dia pakai tudung. Rupa-rupanya bukan setakat cerita sebenar, bukan setakat dipaksa tanggai tudung, tak. Sebenarnya ia telah dibunuh oleh pang. Kita boleh baca dalam Isma. Kami hantar wartawan kami sendiri cerita apa sebenarnya. Masa itu kami menuntut pejuang hak asasi manusia, mana suara kamu? Bukankah wanita itu juga, wanita muslimah itu kan manusia juga? Sebagai hak asasi manusia muslimah, dia nak pakai tudung, itu hak asasi dia. Rupa-rupanya pejuang hak asasi manusia di Malaysia hanya membela yang pilih-pilih saja. Yang berkaitan dengan Islam dia mentakhirah. Tengok lagi nah, ini Enrico juga adalah majlis Puan. Ini tadi tu kat Pio Belaka. Telah lah. Ini Mas Jaliza Hamzah. Itu kalau ikut tajuk Jawa, Mas Jaliza Hamzah. Tak tahu orang Jawa, kalau Jawa tu sekarang buku malu saja. Ini Faisal Tahran, cukup terkenal, penulis buku, penulis novel yang sangat suka dibaca novelnya oleh anak-anak muda kita, mungkin anak dara kita, anak terguna kita. Besar jawatannya tuan-tuan, dia penasihat kepada Islamic Republic of Iran Broadcasting Asia Tenggara. Besar tu. Dan dia adalah aktivis Syiah dan pengendali muka buku Facebook Syiah. Ini Suryani Kempe, bukan TP, bukan Kempe. Dia bekerja mengurus projek SIS, Sisters in Islam. Ini Suara Naliani Alumalai. Ini John Liu, Suara. Oh ini, saya tunjuk lama sikit lah, tuan-tuan, lawa ni. Tak gurau. Pakai tudung kan tau. Tapi tulisan-tulisannya sangat tajam untuk berlawan balik. Bila komando ditubuhkan, ada lawan balik. Lawan komando itu dipanggil Muslim U Pro.
yang diketuai oleh beberapa NGO termasuklah Satuan Peguam Muslim Malaysia. Ada yang banyak tolong sebab dia peguam juga, dia tahu undang-undang. Irene Fernandez, satu ketika dulu cukup terkenal memperjuangkan hak rakyat Marhain. Dia cakap mengenai keadilan, kezaliman begitu begini. Satu situasi yang lain dia tikam balik ke belakang. Irene Dosia, dia duit mana tak tahu sekali. Bila Malaysia disemak dalam tahun 2013 bulan Oktober baru ni, demo ada 70 orang pergi ke Switzerland, Geneva, Switzerland jauh. Mereka pergi sana 2 bulan awal. Bersilih ganti, datang tukar, datang ganti tukar. Duit cukup banyak. Sebab dana mereka itu didanai oleh antarabangsa. NII ini adalah satu pertubuhan yang konon yang menyokong demokrasi. Pada negara-negara ketiga dia bagi duit 1.2 juta 4 tahun berturut-turut. Kami di Ikatan Muslimin Malaysia hantar jugalah seorang. Sebab duit tak ada. Ahli kami sikit 5,000, 6,000. Nak ngetik duit tu pun berkira-kira terus sekalian duit. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan rasa nak bersama kami, buka ahli yang belakang rasa. Ikut sekali. Baru saya ceramah di Manjung. Isu ni lah. Akhirnya dia kata, Ustaz tak apa, Ustaz terus dengan NGO Ustaz bagi nombor akaun NGO Ustaz. Dia seorang pegawai tinggi, berpangkat somebody lah orang kata. Mungkin pergerakannya itu tidak sebebas orang biasa, tapi tak apa, dia kata saya ingin membantu dari sudut ini. Ustaz bagi nombor akaun NGO Ustaz. Kita ketik kawan-kawan, aku boleh bagi dia. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama kami, dialu-alukan, tak ada masalah. Tiba masanya aku beri petuntut sebenarnya. Apa yang dia bertuntut? Antaranya ialah mereka cukup tak gemar dalam undang-undang kita mentakrifkan Melayu itu Islam. Dalam perlembagaan kita, Melayu itu salah satunya adalah mesti beragama Islam. Dia kata tuntutan itu, definisi dalam undang-undang itu sudah melanggar hak asasi orang Melayu yang tak nak Islam. Dia orang Melayu tapi dia tak nak Islam. Maknanya sudah melanggar hak asasi dia untuk dua agama. Itu bahasa dia. Tuan-tuan, Islam datang, dia tidak pada bangsa, tuan-tuan. Dia tak pada bangsa. Sebab itu kawan-kawan yang rasa elitik sangat bila sebut Melayu, asobia. Bila sebut Melayu, asobia. Tuan-tuan, nanti dulu. Begitu berjasanya untuk guru kita, untuk kita dulu. Berusaha nak jagakan kita dengan Islam melalui jalan satu, jalan bahasa. Ini bahasa orang bukan Arab. Sedangkan sumber-sumber Islam itu kebanyakan dalam bahasa Arab. Quran pun dalam bahasa Arab, itu bukan Arab. Jadi ulama-ulama kita dulu, tutup guru kita dulu, fikir macam mana nak dekatkan orang Melayu dengan Islam pakai bahasa. Maka dicungkirnya dalam Quran banyak perkataan-perkataan bahasa Arab dipindahkan jadi Melayu. Masjid, dewan, ijtima', apa lagi? Jamaah, apa lagi? Mesyuarat, semua bahasa Arab tu. Kemudian tentang pasangan, tulisan Jawi kita tu, asalnya kita ini tulisan Jawi untuk mendekatkan bangsa ini dengan Islam. Kreatifnya mereka, tanah Arab tidak ada ngam, mereka kekalkan ain. Kalau ghin ada satu titik, nga dia meletakkan 3 titik. Itu kreatif tu. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab tidak ada ca, mereka kekalkan ha, diletakkan 3 mata tengah-tengah, jadi ca. Itu bahasa. Kemudian mereka nak dekatkan tempat jauh lah kita dengan Mekah, jauh tuan-tuan sekalian.
Mereka letak di tanah air kita ini berapa tempat dipanggil Serambi Mekah. Nak bagi dekat, nak bagi dekat. Ulama-ulama kita berfikir macam mana nak pergi dekat lagi. Dianjurkan majlis-majlis maulid macam ni. Kemudian dulu orang Melayu, tentu sekalian, sebelum Islam bertapak kuat, kalau orang perempuannya nama dia kan selalu diwakili dengan bunga. Melati, melur, kenanga, cempaka. Kalau yang lelaki menamakan anak dia dengan bentuk hujung, bulat, panjang, pendek. Bila Islam datang hukum, hilang nama-nama tu. Melati, melur, cempaka tu sudah ditukar dengan nama-nama Arab. Fatimah, Aisyah. Yang lelaki berhujung kan selalunya Muhammad, Ahmad. Tuan, itu jasa. Namun dia tidak berpanjangan. Orang Melayu lekat dengan Islam, lama-lama dia cahaya. Usaha untuk mengembalikan orang Melayu kepada Islam itu bukan Asoriah. Tentang bila kami buat kempen anti Komanggo, puak sistem Islam dia lawan kami balik. Sokong Komanggo. Dia buat dalam Facebook dia macam kami buat. Dia tukar tulisannya untuk mengelirukan. Ini saya sebut tadi ni. Komanggo lawan Islam, satu saja yang nak buat Islam. Antara perkara yang mereka report pada PBB ialah dia kata kerajaan pusat ni tak cukup tegas terhadap cita-cita kerajaan PAS Kelantan untuk melaksanakan hudud. Dia kata kerajaan Malaysia ni masih belum cukup tegas kata kerajaan sistem hudud ini yang dikatakan melawan perlembagaan persekutuan itu tidak dizahirkan secara tegas. Maksudnya apa? Kita bacakan dari surat khabar tanya-tanya menteri yang kadang-kadang jauh daripada perkataan seorang Muslim kadang-kadang mengenai hudud. Dalam keadaan kenyataan begitu pun Komanggo tak puas hati juga. Kalau boleh dikuburkan sahaja cita-cita untuk melaksanakan hudud. Tuan-tuan, bagi kami di ISMA, negara Islam kami ialah yang pertama, bukan sekadar good governance. Negara Islam bukan sekadar tak ada rasuah, tak pecah amanah. Bagi kami negara Islam bukan sekadar negara hukum. Negara hukum bermaksud negara yang mengamalkan hudud, bukan sekadar itu. Bagi kami negara Islam adalah negara good governance, negara hukum dan negara risalah. Macam mana dikatakan negara risalah, tuan-tuan? Terus ambil contoh India. India ni dulu negara Islam, diperintah oleh raja-raja Islam. Sebab itu ada Taj Mahal gitu gini kan. Tiba-tiba dengan pertukaran sejarah, India jadi negara Hindu sekarang. Cuma orang Islam ni diberi juga negara, iaitu Pakistan dan juga Bangladesh, negara Islam yang berpecah daripada India. Katalah kita ambil andaian Pakistan, good governance contohnya, tak ada rasuah, tak ada apa, okey, bagus. Kemudian Pakistan laksanakan hudud, dua, menepati. Tapi kalau umat Islam di India diapa-apakan oleh orang-orang kafir, kerajaan Pakistan tak boleh buat apa-apa, dia masih belum jadi negara Islam sebab tidak ada kerja risalah. Belajarlah daripada pembentukan kerajaan Islam pertama Nabi SAW di Madinah. Dia hantar tentera, dia buka negara-negara lain untuk menghilangkan benteng rakyat dengan Islam disebabkan kezaliman pemerintah jahiliah ketika itu. Itu namanya negara risalah. Besar tanggungjawab teruskan, bukan setakat kita memperjuangkan good governance, bukan setakat kita memperjuangkan hudud, tapi lebih daripada itu.
negara risal. Itu sekalian. Mereka mengkritikkan tindakan pihak berkuasa agama yang menguatkuasakan polisi moral, seperti tindakan terhadap pelakuan khalwat, menyerbu pusat-pusat hiburan. Ini dipanggil polisi moral. Moral, akhlak manusia ini kalau boleh jangan dikawal dengan undang-undang. Lantak kamulah nak buat apa? Khalwat ke, berzina ke, minum arak ke, tak sembahyang Jumaat ke? Itu moral. Itu kerja sendiri-sendiri. Kalau boleh jangan dikawal dengan undang-undang. Mereka mendakwa sampai ke PBB itu tuan sekalian, beberapa kuil Hindu diroboh oleh pihak berkuasa tempatan. Dalam tahun 2007 saja dikata ada beberapa buah kuil yang dikatakan berusia 100 tahun. Kuil Sri Maha Mariaman, kuil Sri Maha Periaci Aman, dan kuil Sri Kaliaman diroboh. Dia pun tak puas hati, ngadu sampai PBB. Dia pun tak cerita kuil yang dibina tepi jalan yang tidak ada kebenaran. Contoh kan kira tepi jalan. Kalau tuan-tuan ni kebanyakan orang Islam, tak apa, belah-belah jauh. Antara masjid dengan kuil tepi jalan, kadang-kadang kuil dia banyak. Ada satu syarikat dipanggil Australia Broadcasting, ADC, Maripu. Dia kata tidak cukup bebas rakyat minoriti yang bukan Islam ni nak beramal dengan agama dia. Tak apalah, mau kita naik kereta lalu satu jalan, kamu kira sendiri tepi jalan, kamu kira sendiri, catat sendiri berapa banyak masjid yang kamu nampak dan berapa banyak kuil Hindu yang kamu nampak. Kira sendiri. Selang sedengkeh satu, selang sedepa ada lagi sahasta ada lagi, selang setengah batu ada lagi, Ketidan-tindan pula tu. Itu dia tak cerita tu kan. Dia tak cerita di sebuah negara yang mengatakan Islam sebagai agama persekutuan artikel 3 berbagai negara. Tak cerita di perut negara itu ada berhala paling besar di Batu Kif. Dia tak cerita yang itu. Jadi maksudnya tuan, mereka tidak melapor dengan ikhlas ada benda yang mereka kemudian mempertikai Malaysia hanya benarkan Ahlu Sunnah wal Jamaah saja. Tuhan Harun, Ayah, Bin, Syiah, Bahai, kalau boleh sama-sama harmoni diamalkan. Yang sesat-sesat ni pun kalau boleh diamalkan, jangan disekat-sekat. Itu yang dia meminta. Dia pun tak puas hati kononnya Jabatan Hal Wal Asli. Kena juga Hal Wal Asli. Dia tak puas hati dikatakan Jabatan Hal Wal Asli dan juga kawan-kawan di Jabatan Agama Islam Negeri bila masuk hutan, audionya mengislamkan orang asli. Polisi mengislamkan. Sedangkan betul sekalian, Islam cerita itu kewajipan setiap orang Islam, cerita tentang kebaikan Islam. Kalau dia nak masuk Islam, ada masalah. Kalau dia tak nak masuk Islam, tak ada masalah. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada masalah. Cuma saya nak betulkan tentang la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, kita tidak boleh paksa orang untuk masuk Islam. Tetapi kita boleh paksa orang duduk bawah sistem Islam dengan dia kekal sebagai kafir. Faham tak tuan? Kita boleh paksa dia ikut bawah sistem Islam, dia masih kafir. Sebab itu ada sistem dipanggil cukai jizyah, dibayar kepada kerajaan Islam. Macam kita jugalah tuan-tuan. Apa hubungan hari Ahad kita cuti? Cuti. Hari Ahad kita cuti, apa hubungan dengan Islam hari Ahad? Sistem apa tu? Hari Ahad kan orang pergi gereja. Kita apa kena mengenal dengan gereja? Kita dipaksa duduk di bawah sistem yang bukan sistem Islam. Kita hanya diberikan ruang yang sangat kecil, iaitu personal law, undang-undang keluarga Islam. Itu pun nak dikocam oleh komando atas nama hak asasi manusia.
itu bila seorang tokoh mengatakan la ikraha fid din, ini kita kena mengharmoni dengan masyarakat, belakang dada. Tuan-tuan, malam besok saya buat satu majlis ilmu untuk saya nak jelaskan sejauh mana panduan Quran hubungan kita dengan orang bukan Islam. Adakah selama-lamanya lembik? Adakah selama-lamanya mengerat? Quran ada panduan dia. Hari ini bila bercakap dengan orang bukan Islam, selalu ayat yang digunakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita rahmat. Dia tak baca ayat-ayat tegas dan tuntas. Bacalah surah Al-Anfal, bacalah surah Bara'ah. Banyak ayat-ayat yang sangat-sangat tegas pada orang kafir. Di sana ada perkara-perkara yang kita boleh tolak ansur. Tapi di sana ada perkara-perkara yang kita kena wajib bagi harga mati. Tidak ada tawar. Kalau semua perkara kita bertolak ansur, kita akan ditolak secara beransur-ansur. Kalau semua perkara kita bagi muka, satu hari besok kita hilang air muka. Melungkut kita tinggalkan. Masuk tak perlu, keluar tak keluar. Campak tengah padang tidak dibatuk ayam, campak tengah hayat tidak disuliti. Islam ada garis panduannya. Mana perkara yang betul tegas, mana perkara yang kita boleh bertolak ansur. Tuan-tuan sekalian, ini tuntutan dema. Dema ni mengistilahkan kita ni anak Islam ni diistilahkan konservatif. Dia kata dakwaan mereka lah, kerajaan ini mengambil sangat pandangan, bagi muka sangat kepada golongan konservatif ni. Sebab dalam undang-undang 377 kanun keseksaan berkaitan dengan seks, hubungan seks ni, dia meminta kalau boleh, kalau zina ke khalwat ke, suka sama suka, jangan diambil tindakan. Sebab itu hak asasi manusia. Kita tak setuju tuan-tuan sekalian isu itu. Tidak ada istilah zina suka sama suka. Tak ada. Baru ni saya dihubungi oleh seorang pegawai dari Jabat Penasihat Undang-Undang Negeri. Dia kata, Ustaz, ada tak istilah dalam Islam merogol isteri? Dia panggil apa? Ada istilah dia tu, istilah undang-undang. Sebab sekarang pejabat peguam negara sedang diasap oleh kumpulan-kumpulan hak asasi manusia ni, wanita ni, supaya mewujudkan satu undang-undang, iaitu undang-undang suami merogol isteri. Apa panduan Nabi dalam isu ini? Dan Nabi bagi panduan kepada kaum ini supaya dalam hal-hal begini, hatta ketika sedang masak roti pun, bila dikendaki oleh suami, tinggalkan kerja kecil. Tuan sekalian, nama hak asasi manusia. Ini lagi kelakar. Ini lagi kelakar. Dalam undang-undang kita, Seksyen 21, ini bukan undang-undang Pertadaan Islam, ini undang-undang sivil. Seksyen 21, Akta Kesalahan Kecil 1955, belum merdeka lagi tu. Rupa-rupanya ada satu undang-undang boleh diambil tindakan kelakuan tak senonoh, termasuk berpakaian tak senonoh. Rupanya ada undang-undang itu. Tapi setahu saya lah, tak pernah pun dia buat puasa tu. Polis tak tangkap amu-amu dekat Kuala yang pakai seluar ke tak pakai seluar, yang seksi-seksi. Tak pernah pun dia ambil tindakan teruskan. Maknanya undang-undang ada, tapi tidak diambil tindakan. Maknanya kalau kita gambarkan dalam buku undang-undang ini, dah jadi website sarang laman labak. Dah jadi sarang laman labak, dah berlaku pesawat. Tidak dipakai dalam pengamalan. Itu pun dia pun tak lemah. Kalau boleh, hadam terus. Sebab dia takut konservatif agama ni bila dia pegang kuasa besok, dia akan amalkan undang-undang. Oh, dia lumpur sampai dalam itu, tuan-tuan sekalian. Kita sendiri umat Islam kadang-kadang tak pernah pun buka perlembagaan negara. Tak, perlembagaan saya adalah Quran saja. Betul, itu ideanya begitu. Tapi lahir-lahir saya tahun 71, perlembagaan negara ada dah.
Dan Islam meraihkan bagaimana kita interaksi dengan dia. Saya berperbankan Quran betul, tapi Quran tak habis baca juga, tak kaji habis juga. Ini satu lagi. Mereka lawan Islam sama-sama buat. Kerajaan Kelantan Kelantan tahun 2006 mengharamkan makyung. Sebab persembahan makyung ni dia ada unsur-unsur khurafat takhayul ni. Mambang itu, mambang ini. Jadi kerajaan Kelantan mengharamkan makyung ni. Rupa-rupanya pengharaman makyung tu dia merepot sampai PBB. Kalau boleh benda-benda mistik takhayul ni lebih bebas gitu. Dia nak cerita pada tuan-tuan, Komangko ini bukan sengaja dia ada-adakan, tetapi memang dirancang. Itu saya menyerulah. Boleh naluri manusia itu kadang-kadang berbeza pandangan, berbeza parti, berbeza organisasi. Itu nampak macam mana? Tapi atas nama Islam kita bersepakat. Sebab itu kami melancarkan gerakan. Ini tuntutan tahun 2013, 2009 2013. Sikit lagi teruskan. Malaysia dituntut tanda tangani ICCPR, ini istilah undang-undang sana lah. Antaranya termasuk hak untuk berhutang. Malaysia ditekan untuk mengiktiraf SOGI. SOGI adalah ringkasan Sexual Orientation and Gender Identity, iaitu hak-hak L, lesbian, perempuan suka perempuan. G, gay, laki suka laki. B, bisexual, saku dua-dua. T, bedah-bedah jantina ni, transgender. Kita ingat tentang itu. Ditambah lagi IQ, LGBTIQ. Nak gambar buahnya manusia ni. Ingat berhenti dah sampai 4. Tambah lagi IQ, I ni intersex and persons. Cerita macam mana tak tahulah, tapi gambaran kahwin dengan pokok, kahwin dengan lembu, kahwin dengan kucing, kahwin dengan mayat, dah di luar daripada naluri manusia dan jauh lagi lah daripada Islam. Tak takut tuan-tuan sekalian cerita mengenai apa yang dihadapi oleh kaum Hindu. Ini ada pengalaman kami di semua di Kelang. Kutip tanda tangan di pasar malam. Bawa orang tu lah, orang macam tu. Jumpa seorang, ada dia jumpa dua orang perempuan. Kak, turun tanda tangan kak. Sebelum tanda tangan tu dia baca dulu. Baca. Kita dia kata, adik, kak tak dapat tanda tangan sebab kakak lesbian. Itu dia kan. Itu dia tuan-tuan sekalian. Pakai tu dah belum. Lesbian ni maknanya perempuan suka perempuan. Itu berlaku tu. Ini adalah propaganda sistem Islam. Saya baca, tuan-tuan tak nampak, saya tolong baca. Berapa ni hijau tak nampak? Baca. Beberapa seksyen dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia mendiskriminasi, tak adil lah maksudnya, mendiskriminasi wanita dan menguntungkan lelaki. Contohnya, bagi contoh, hak untuk berkahwin. Makna kata hak untuk berkahwin sekarang ini Islam jamin hak berkahwin ini lelaki kahwin. Kalau boleh dia meminta, perempuan pun boleh kahwin sendiri. Contohnya kahwin dan bercerai. Bercerai kan kita dalam Islam, lelaki saja yang ada hak talak bercerai. Dia mana kalau boleh perempuan juga boleh menceraikan lelaki. Itu sudah berlaku betul sekalian. 2 bulan saya duduk di England, itu berlaku. Kesian orang Islam sana. Orang Islam sana kalau bercerai, suami ceraikan isteri, syarat sah. Tapi dari sudut undang-undang perceraian masih belum berlaku. Sebab mereka hanya mengiktiraf perempuan saja yang boleh menceraikan suami.
Maka mereka menuntut kepada kerajaan England, biarlah kami ni orang Islam, kami diatur dengan sistem kami sendiri, personal law kami sendiri. Apa jawab kerajaan England? Kalau kamu nak beramal dengan personal law Islam, kamu balik negeri kamu yang asal. Pakistan balik Pakistan, India balik India. Terus dia di sebuah negara yang mempromosi hak asasi manusia, tapi tetap tidak adil kepada hak asasi Islam itu sendiri. Saya inginkan sekali Ustaz, berapa dah? 9.30 kita betul. InsyaAllah. Ini dia. Ini mereka yang pergi ke sana lah. Kan Masjid Al-Nizamnya Yuli apa semua tadi itulah. Ini di Geneva ni, di Switzerland, di PBB lobby itulah. Ini kerja mereka. Ini orang komando tadi ni. Sebelah dia ni adalah wakil negara PBB. Sebab bila Malaysia disemak hak asasi manusia, dia duduk depan, dia akan disemak oleh negara-negara PBB. Setiap negara yang nak kritik Malaysia diberi masa 2 minit. Yang di 2 minit nak cakap apa? Kecuali dia kena fokus satu isu. Setiap negara fokus satu isu nak tanya Malaysia. Jadi Pak Komando ni dia akan jumpa setiap negara. Kamu orang Mexico bercakap mengenai LGBT. Jangan cakap lain. Ini dokumen apa semua dibagi. Yang ini katalah negeri Sweden, kamu cakap nanti bila Islam Malaysia dia semak, kamu bercakap mengenai murtad. Ini dokumen dia. Kalau negara Malaysia mengenai apa? Orang asli. Ini dokumen dia. Maksudnya bila Malaysia disemak, dalam masa 2 minit setiap negara akan fokus satu isu. Untuk sekalian tengok betapa berjayanya mereka. Saya akan tunjuk kepada tuan. Ini Faisal Tafrad. Tuan-tuan, tahun 2009 ketika pertama kali Malaysia disemak, Malaysia menerima 60 brosur daripada 60 negara. Tapi tahun 2013 lalu ni, Malaysia menerima daripada 62 kepada 232. Dan daripada 60 negara bercakap dengan Malaysia, tahun lepas 140 negara. Jadi Malaysia ketika itu dia dapat semua syur-syur itu, dia tak bagi jawapan. Kami tak kata ya, kami tak kata tidak, kami nak bawa balik dulu. Bulan 3 ni Malaysia pergi balik. Bulan 3. Maka mengambil diri itulah kami di Ikatan Muslimin Malaysia ambil inisiatif. Kami tak ramai, sedangkan isu banyak. Isu naik harga, isu naik biadab mereka ni, banyak isu. Jadi dalam ilmu dakwah menyebut idza qasaratit tar wazdahamatil wajibat fataqdimul aula fal aula. Bila kemampuan sikit, kewajipan banyak, maka terpaksa kami mencari keutamaan. Keutamaan bagi kami adalah masa depan anak cucu kita. Masa depan Islam. Masa depan Islam. Jadi biarlah orang lain buat isu dia, jangan perli kami buat isu ini. Kami tak ramai. Sebab itu kami sangat memerlukan ahli yang ramai untuk bercakap mengenai ini, menyertakan orang ramai untuk menyertai kami. Kami kutip tanda tangan tuan-tuan. Ustaz, tanda tangan ni apa faedah tuan-tuan? Dalam penghakiman di Mahkamah Rayuan Kalimah Allah yang baru, yang sebelum ini, yang setakat ini memberikan kemenangan kepada umat Islam supaya dapat menghalang kalimah Allah ditukar kepada God, kepada Allah dalam surat khabar bahasa Melayu, Herald Tribune tu. Itu isunya sebenarnya. Herald Tribune ini ada 4 version, 4 bahasa: India, Cina, Inggeris, Melayu. Yang memang beria benar nak tukar kalimah God kepada Allah yang Melayu ni dia.
yang tiga-tiga bahasa ni mereka tak nak tukar buat kepada Allah. Sehingga saya tengok dengan mata kepala saya sendiri sijil baptis pengkristianan Lina Joy Azalina Jalani tu yang masuk Kristian tu, ada sijil dia. Sijil itu tak sebut, tak tulis nama Allah di situ, dia sebut God. Tuan-tuan, pokok Kristian, kita tidak memusuhi semua orang Kristian yang salah satu. 10 tahun kita duduk dengan mereka, tak ada masalah pun. Yang jadi masalah Christian evangelist ni, yang bergerak agresif untuk pengkristianan, Christian evangelist. Mereka berjaya gunakan pendekatan ini di Korea. Di Korea hari ini Kristian, penduduk Kristian yang 40% tuan, daripada penduduk Korea tu 40%. Dan Korea adalah pengekspor pembalik Kristian nombor 2 atau nombor 3 terbesar di dunia. Kawan-kawan kita rampas Bible tulisan Melayu dicetak di Korea. Dan secara halus mereka mengekspor budaya Korea masuk ke tanah Melayu. Gangnam Style, K-pop, sampai ditarik berjuta-juta ringgit di sini. Terus berjaya mereka di Korea tu. Mereka nak terap di Malaysia pula, tapi alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang celik mata lawan balik. Terus kan? Jadi sebab itu putus sekalian kami melaksanakan kempen tanda tangan. Ketika penghakiman kalimah Allah tadi ni yang memberikan kemenangan sementara, tak tahu akan datang satu lagi bulan Mac ni. Apa alasan penghakiman? Salah satu alasan, bukan satu-satunya alasan, salah satu. Dia kata apa? Dia kata bagi saya kalimah Allah sangat rapat dengan umat Islam, sensitiviti umat Islam. Sebab ketika penghakiman sedang berlaku sekarang, di luar sana beribu-ribu orang Islam mengikuti secara rapat perbicaraan ini. Digunakan alasan itu sebagai salah satu alasan. Kalau komando ini, tuntutan mereka, satu komando itu pertubuhan haram. Yang kedua, kita tidak rela kita diwakili oleh mereka. Tiba-tiba tuntutan mereka itu umat Islam buat tak tahu. Bahasa kasarnya kita menuntut kerajaan jangan dulu. Bahasa diplomasinya kita nak membantu kerajaan buat keputusan. Sebab itu kita kutip tanda tangan. Kita harap 1 juta tuan-tuan. Cuma tuan tahu, kita harap 1 juta. Tanda tangan ada dua pendekatan. Satu, tanda tangan manual tadi ni. Yang kedua melalui internet. Yang internet ini kita baru Ustaz tak tengok. Dalam 90,000, 100,000 saja. 1,000 saja. Tanda tangan bantahan itu sangat sangat slow tu kan. Sebab kenapa orang tak minat? Tak minat isu ini. Kita ngajak juga NGO Islam yang lain. Mula kita sama-sama. Mungkin penumpuannya kepada benda lain, kenaikan harga barang, gitu. Bagi kami, kenaikan dos kebiadaban mereka itu, bagi kami itu satu keutamaan. Tapi tak apalah, masing-masing ada apa insya Allah Ta'ala, rasa niat masing-masing. Jadi tuan-tuan, tiap-tiap malam, kadang-kadang 1 hari 2 kali saya bagi ceramah isu ini, untuk nyedarkan manusia. Mudah-mudahan bacaan Yasin yang kita selalu baca setiap malam Jumaat itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu mudah-mudahan wa tukallimuna aydihim itu yang akan bercakap tangan-tangan mereka. Tangan-tangan itu jadi saksi kita untuk tidak setuju terhadap apa yang dituntut oleh pemandu dalam bab-bab ini, bab akidah. Baru ni saya buka Facebook, dia kata, buat apa sibuk-sibuk Isma dengan pemandu ni?
Dia kata tuntutan pemanggur bukan setakat ini, banyak lagi yang bagus-bagus mengenai alam sekitar, mengenai orang miskin. Yang ini cuma 6-7 saja. Jangan bising-bising. Tuan-tuan, cuba letakkan keutamaan. Akidah itu nombor 1, tuan-tuan. Akidah nombor 1. Benda paling asas adalah akidah. Kalau akidah senang keluar masuk Islam macam tubuh baju. Kalau anak-anak kita besok boleh buat apa saja tanpa boleh dikuasakan apa undang-undang. Kalau berzina suka sama suka lepas gitu, tuan-tuan, dalam selemah-lemah kita punya penguasaan sekarang ni pun berlaku benda-benda macam itu. Apa tahu lagi besok tak ada langsung. Paling tidak kalau di kampung kita ada terguna dara saluan, kita tangkap dia, bicara juga besok di mahkamah syariah. Ada juga sikit-sikit pengajaran kepada orang kampung lain. Kalau ini berjaya, lelaki terguna dengan dara saluan, tangkap pun tak boleh sebab itu hak asasi dia. Tak kena batang hidup sendiri tak apa. Tapi mana mampu kita nak ngawal anak cucu kita 24 jam tuan. Satu hari di kedua pagar kita. Itu di luar kawalan kita. Dalam keadaan ada undang-undang sakit-mati ini pun berlaku. Kalau tak diruntuhkan langsung kita undang-undang itu sudah. Wallahu a'lam. Untuk sekalian, maka saya sudah sampai kepada penghujung. Hasrat saya untuk meringankan batu di malam batik di hari ini selesai dah untuk malam ini. Malam ini saya nak tidur lainan sikit. Esok nak baca surah Sejadah dengan Insan. Boleh lainan sebab apa? Masalah tadi ni saya dah tabur pada semua. Tuan haji, tuan-tuan, ustaz semua. Saya tabur. Ringan sikit. Yang keduanya, hajat saya tadi. Jangan ada seorang pun yang tidak tanda-tanda. Berjaya ke tidak baik itu suka kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak kita berusaha macam mana disebut dalam kitab Tafsir Al-Munir, tatkala Nabi Ibrahim AS dicampurkan api yang besar, seekor burung celup paruh dia pada satu lompat air, dia bawa aja, kemudian dia lepas pada api yang besar. Mana masuk akal? Setitik air terbaki pada paruh burung tadi ni dititik pada api yang membesar itu. Tapi itulah daya dia. Itulah yang nanti bakal dijawab di hadapan Allah Ta'ala. Itulah yang kita terus lihat. Fikir-fikir mana kita nak lawan BBB, mana kita nak. Jangan fikir yang itu. Kita ada Allah Ta'ala Al-Qahhar yang Maha Perkasa, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kita tak boleh nyerah diri. Sebab itu saya maaf. Jika tekan soal bahasa dan sebagainya, saya nak patah balik pada peringkat yang paling asas, iaitu kita memilih sunnah. Jangan pilih yang mudah-mudah. Sunnah yang ada beban, sunnah yang ada tanggungjawab, itulah sunnah untuk saya. Adapun sunnah yang tidak ada beban itu adalah dalam proses menyegarkan semula hubungan. Jadi malam ini saya dah kongsi tentang satu sunnah beban tadi ini, liyudhhirahu 'ala dini kulli, iaitu Islam mahulah ia diletakkan di tempat yang lebih tinggi daripada agama-agama yang lain, khusus dalam konteks dalam kita ini. Sekian maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya, dan saya mengambil masa yang cukup panjang tuan-tuan. Kuasa sebut satu nama masjid tuan-tuan ini, Masjid Hashimiyah. Super macam nama arwah ayah saya, Ramli bin Hashim. Kemudian tuan-tuan yang datang, saya yakin bukan daripada kampung ini, daripada Duguk-Duguk pun ada. Kawan Haji Husin, Pak Syahid. Dah lama tak pergi surau Mio Aris, Datuk Mio Aris, Imam Takdan. Tapi bukan mana lupa langsung kita. Saya ingat balik, saya ingat semua. Dan Alhamdulillah sekali kita bagi tuan-tuan sekalian. Pernah tinggal bayang itu je lah. Tapi nak cakap kepada ini, inilah kali pertama. Dan saya mohon ampun dan maaf kita tekan suara dan gunakan pendekatan lain sikit. Dekat gambar-gambar, lepas itu cakap jalan-jalan pula tu. Harap tuan-tuan tidak anggap sebagai orang ajar orang teruskan. Lalu kita beli dulu. Tapi terpaksa saya gunakan itu. Mudah-mudahan menyuntik sedikit lah. Sedara kita, Allah Alam, berkali-kali